Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Syawina binti Rosli. Untuk tugasan pada kali ini, saya telah memilih sebuah buku ataupun novel sejarah Islam yang bertajuk Tariq, Menang ataupun Syahid. Buku ini telah ditulis oleh Abdul Latif Talib. Penulis telah dilahirkan di Negeri Sembilan iaitu di Kampung Ulu Seperi Rembau pada 2 Jun 1954. Penulis mula menceburkan diri dalam bidang penulisan pada tahun 1990 dalam pelbagai genre antaranya seperti skrip drama TV, cerpen, puisi dan juga novel. Karya-karya Abdul Latif Talib ini sebenarnya telah banyak meraih pelbagai anugerah, antaranya adalah Anugerah Sastera Negeri Sembilan. Penulis ini telah menghasilkan novel-novel sejarah Islam ataupun novel-novel pahlawan Islam, antaranya seperti novel berkaitan Salahuddin Al-Ayyubi, Khalid Al-Walid, Ikramah Abu Jahal dan termasuklah buku yang telah saya pilih iaitu buku Tariq bin Ziyad. Ada di antara kita di luar sana yang mungkin pernah membaca ataupun mendengar tentang kisah Tariq bin Ziyad. Tapi saya rasa masih lagi ada mereka di luar sana yang tidak pernah mendengar ataupun mengetahui tentang kisah Tariq bin Ziyad. Jadi di dalam buku yang saya pilih itu ada menyatakan bahawa Tariq bin Ziyad merupakan seorang yang berketurunan barbar dan merupakan seorang bekas budak suruhan kepada Musa bin Nusair iaitu wakil khalifah Islam di Afrika. Walaupun Tariq bin Ziyad bukan berketurunan Arab, tetapi beliau memiliki sifat kepahlawanan yang sangat tinggi dalam dirinya, sehingga Tariq bin Ziyad ini telah dilantik oleh Musa bin Nusair sebagai panglima perang dalam memimpin angkatan tentera Islam seramai 12,000 orang ke Andalusia Sepanyol sebagai pasukan peninjau. Buku tentang Tariq bin Ziyad ini menceritakan tentang kewibawaan dan juga kepintaran Panglima Tariq bin Ziyad dalam memimpin pasukan tenteranya menentang pihak musuh iaitu askar-askar Gotik, sehingga tentera Islam berjaya mengalahkan askar-askar Gotik sekaligus menyebarkan syiar Islam di bumi Andalusia. Kedatangan Islam ke Andalusia bukan sahaja membawa cahaya tauhid, malah telah membebaskan rakyat negara itu daripada penindasan serta kezaliman. Ketika itu, Spanyol diperintah oleh Raja Roderigo yang berbangsa Gotik. Dia dan orang-orangnya hidup penuh dengan kemewahan, sedangkan rakyat dibiarkan dalam kesengsaraan. Para petani dipaksa untuk membayar cukai yang sangat tinggi dan kaum wanita, terutamanya anak-anak gadis yang cantik, berasa tidak selamat kerana mereka sering diperkosa oleh Raja Roderigo ataupun konco-konconya. Mereka yang cuba melawan pula akan dibunuh, malah ada yang dibakar hidup-hidup. Akibat penindasan yang tidak berperi kemanusiaan itu, rakyat hidup dalam ketakutan. Musa bin Nusair segera mempersiapkan sebuah angkatan perang seramai 12,000 orang bagi menawan Andalusia serta membebaskan rakyat negara itu daripada penindasan. Dia melantik Panglima Tariq bin Ziyad bagi memimpin angkatan perang tersebut. Dengan menaiki 12 buah kapal perang, tentera Islam menuju ke benua Eropah. Selepas mendarat di Andalusia, Tariq bin Ziyad segera memerintahkan kapal-kapal perang yang mereka naiki dibakar. Pada mulanya, tindakan itu mendapat bantahan daripada sebahagian besar tentera Islam. Mereka menganggap perbuatan itu kurang siuman dan bertentangan dengan hukum Islam yang melarang merosakkan harta awam. Tariq bin Ziyad segera mengumpulkan tenteranya di sebuah bukit yang kini dikenali dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq, lalu berteriak dengan penuh bersemangat, "Di belakang kita laut, di depan kita musuh. Kita terpaksa memilih kemenangan ataupun syahid dan kita tidak akan pulang sebelum mencapai matlamat itu." Kata-kata keramat Tariq bin Ziyad itu berjaya meniupkan kembali semangat jihad di kalangan tentera Islam. Dengan semangat yang berkobar-kobar, mereka mara menentang tentera Raja Roderigo yang berjumlah 100,000 orang. Pada mulanya, penghantaran tentera adalah bagi meninjau keadaan tempat dan juga kekuatan musuh sebagai persediaan menunggu ketibaan tentera yang akan dipimpin sendiri oleh Musa bin Nusair. Tetapi Tariq bin Ziyad berfikir sebaliknya. Dia menganggap bahawa mereka ke Andalusia demi mati syahid ataupun mengalahkan musuh.
Oleh itu, dia sanggup membakar kapal perang yang mereka naiki supaya tentera Islam di bawah pimpinannya tidak bercita-cita mahu pulang. Pada 19 Julai 711 Masihi, terjadilah pertempuran antara tentera Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dengan tentera Gotik yang dipimpin oleh Raja Roderiga. Peristiwa itu berlaku berhampiran dengan sungai Barbat kerana di situlah tentera Gotik berkumpul bagi menghalang kemarahan tentera Islam. Walaupun pasukan tentera Islam jauh lebih kecil berbanding pihak musuh, ditambah pula dengan kelengkapan senjata yang serba kekurangan, namun dengan semangat jihad yang berkobar-kobar, mereka berjaya memberi pukulan hebat kepada pihak musuh. Akhirnya, tentera Gotik kalah dan Raja Roderiga mati lemas di dalam sungai Barbat ketika cuba melarikan diri. Kekalahan itu amat memalukan tentera Gotik, lalu mereka mengumpul semula kekuatan bagi mengusir tentera Islam daripada tanah air mereka. Tetapi, tentera Islam bertambah kuat dengan kedatangan tentera tambahan dari Afrika yang dipimpin sendiri oleh Musa bin Nusair. Kemudian, terjadilah satu lagi pertempuran paling sengit di Echija. Dalam pertempuran itu, tentera yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad bergabung dengan tentera yang dipimpin oleh Musa bin Nusair, dan sekali lagi tentera Islam telah mencapai kemenangan. Tariq bin Ziyad belum berpuas hati dengan kemenangan itu. Dengan persetujuan Musa bin Nusair, tentera Islam dibahagikan kepada 4 pasukan sebelum dihantar ke Cordoba, Malaga dan Granada. Manakala Tariq bin Ziyad sendiri telah memimpin pasukan tentera menuju ke Toledo, iaitu ibu kota Andalusia. Keempat-empat kota itu dapat ditakluki dengan mudah oleh tentera Islam tanpa mendapat tentangan yang sengit. Antara faktor kejayaan gemilang tentera Islam di Andalusia kerana rakyat negara itu sememangnya sudah benci dengan pemerintahan Raja Roderiga yang zalim. Oleh itu, kedatangan tentera Islam dianggap sebagai penyelamat, malah ada yang sanggup bergabung dengan tentera Islam bagi memerangi tentera Gotik. Rakyat Andalusia yang sekian lama hidup menderita di bawah kekuasaan Gotik tertarik dengan kebaikan perilaku tentera Islam. Secara kesimpulannya, kisah Tariq bin Ziyad yang diceritakan di dalam buku ini sangat memberi pengajaran kepada kita semua agar sama-sama menjaga kesucian Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.